兄姐妹们，大家好。Shalom saudara seiman。科目我们来到上帝的面前，要带着敬拜的心。Mari kita persiapkan hati kita yang menyembah datang di hadapan Tuhan。不知不觉，时间都已经进入在第4周的5月份。Tidak terasa sudah minggu keempat bulan Mei ini。我们从上一周也学到了，从我们对弟兄姐妹的分享。Dan di minggu lalu kita sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh saudara Clay， 有关以纯全之心向神， bersungguh hati di hadapan Tuhan， 有3个特点，一心归向神的人。ada 3 ciri khas untuk orang yang bersungguh hati di hadapan Tuhan。第一就是要仰赖我们的神，hidup mengandalkan Tuhan。第二就是愿意接受神的责备， rela bersedia ditegur oleh Tuhan。第三，求告，求神的帮助， meminta pertolongan Tuhan。主耶稣要一直的我们大家学习从神而来的话。Tuhan mau kita semua belajar tentang firman Tuhan， 要遵守神的命令。mau kita sungguh-sungguh belajar dari perintah-perintahnya， 却不要延迟。dan kita juga jangan berlambat-lambat， 要我们大家专心学习神的道路，那么sungguh-sungguh belajar jalan firman Tuhan ini。 神要我们大家全心全意的来寻求我们的真神。kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan kita， 他是我们永远的唯一， dia adalah satu-satunya， 我们的盼望 harapan kita。 主内弟兄要不住的为着印尼国家祷告。 kita mau sungguh-sungguh doakan untuk Indonesia ini， 为着全球的疫情 dan juga untuk pandemi global ini yang terjadi。 我们要去行神的真理， kita mau melakukan firman Tuhan ini， 要去行神的话语， hidup sebagai pelaku firman Tuhan， 要祷告的恒谦，doa dengan tekun， 也是要再次警醒感恩， berjaga-jagalah sambil mengucap syukur。 好，主内弟兄姐妹们，我们要带着渴慕的心、可想的心来到上帝的面前。Mari kita persiapkan hati kita dengan hati yang rindu untuk datang di hadapan Tuhan。 我们要放下一切其他事物，要预备我们真诚的心来敬拜赞美。 Mari kita persiapkan hati kita， lepaskan hal-hal lainnya untuk kita sungguh-sungguh untuk kita datang memuji dan menyembah Tuhan kita。 之前我们要做一个祷告， Mari kita akan berdoa。 慈爱的父神，我们感谢你，给我们一个渴慕敬拜的心，来寻求我们的神，来尊你的名为圣。主耶稣基督引领我们每一个弟兄姐妹们来学习从你而来的话，指示我们天天通往耶稣基督生命的道路，好让神的话语光照在我们每一个人的生命。主耶稣基督保守着我们天天藏在神的爱里头，得着从你而来的丰盛喜乐。我们确信神是我们唯一的帮助，我们要天天与神同行，靠主常常喜乐。我们得着从你而来的丰盛生命，要全心全意的爱我们主耶稣基督。
我们将祷告，我们将献上感恩，奉靠耶稣基督的圣名祈求，哈利路亚，阿们。主感谢你创造这土地，以永恒话语赐下无限生命，用恩典的馨香气息祝福这地，让我们全心跟随你带领。哦，主感谢创造这土地，以慈爱浇灌，以喜乐耕耘，无数的白昼黑夜孕育这地，顺服的人情，感恩的心情，现在都只愿以基督的心为心。
底。痛苦疾病要过去，神迹在运行。主求你充满我们，来转化这地。黑暗权势要离去，主求你充满我们，来医治这里。全地看见你荣耀，你福气降临。主求你充满我们，来转化这地。全地尊荣你生命，为你而站立。全地尊荣你生命，为你而站立。清晨照耀，天空照耀，仿佛对我微微笑。阵阵微风徐徐吹送，逍遥自在白云飘。鸟语花香，绿草如茵，青春时光多美好。尽情欢唱，尽情欢笑，烦恼全都不见了。在基督里享受主爱，自由奔放了开怀。世上没有任何事物能隔绝神的爱。在基督里享受主爱，自由奔放了开怀。我要赞美，我要歌颂，造物主的奇妙爱。清晨照阳，天空照耀，仿佛对我微微笑。阵阵微风徐徐吹送，逍遥自在白云飘。鸟语花香，绿草如茵，青春时光多美好。尽情欢唱，尽情欢笑，烦恼全都不见了。在基督里享受主爱，自由奔放了开怀。世上没有任何事物能隔绝神的爱。在基督里享受主爱，自由奔放了开怀。我要赞美，我要歌颂，造物主的奇妙爱。在基督里享受主爱，自由奔放了开怀。世上没有任何事物能隔绝神的爱。在基督里享受主爱，自由奔放了开怀。我要赞美，我要歌颂，造物主的奇妙爱。
对你的爱永不变。哈利路亚！哦，主耶稣，我们要敬拜你，我们要赞美你。开了。让我坦然无惧来到世人座前，用心灵诚实寻求你。亲爱的天父，我何等地需要你，需要更多你的同在，在我生命。每一天，我
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom，亲爱的弟兄姊妹， salam sejahtera dan salam sehat selalu buat kita dimanapun berada. 不管弟兄姊妹在什么地方都平安，身体 Khususnya 健康。 khususnya bagi jemaat Mandarin Service 特别就是中文堂弟兄姊妹， yang sampai saat ini masih beribadah secara online. 到今天我们还是在线上。 Nah, hari ini berhubungan dengan peristiwa Pentakosta, 弟兄姊妹，今天我们有关于就是五旬节， maka topik khotbah atau renungan hari ini yaitu berkisar Pentakosta. 今天我们的讲道也是我们所要思想的，也是关于五旬节。 Makanya saya kasih judul The Power of Pentecostal. 所以我的题目就是五旬节的力量。 Nah, Pentakosta itu sendiri Bapak Ibu Saudara sekalian 那亲爱的弟兄姊妹，五旬节它这个本身 berasal dari bahasa Yunani dan Ibrani. 是从希腊文和犹太文。 Bahasa Yunaninya adalah Pentekoste. 它的名字，它的词就是 Pentecoste， Artinya ke-50 它的意思就是第50个， atau hari ke-50 或者是第50天， atau hari raya 7 minggu 或者是七节。 yang memperingati peristiwa dicurahkannya Roh Kudus 那一天是纪念圣灵的浇灌， kepada para rasul di Yerusalem 在耶路撒冷的使徒们身上， atau kepada komunitas di Yerusalem 或者是在耶路撒冷的团契， yang terjadi 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. 这件事就是在主耶稣复活之后的50天开始， Nah, pada hari Pentakosta tersebut 也就是在这个五旬节， Roh Kudus dicurahkan sesuai dengan yang dijanjikan Tuhan Yesus. 圣灵被浇灌到地上，好像主耶稣所说的。 Untuk itu, hari Pentakosta sangat penting artinya. 那所以弟兄姊妹，这个五旬节是非常重要。 Hari Pentakosta mempunyai power yang luar biasa buat orang percaya. 五旬节对信徒来说是一个很大的力量。 Nah, pentingnya di mana Bapak Ibu Saudara sekalian? 它的重要性在哪里呢？ Kekuatannya di mana hari Pentakosta itu? 这个五旬节的力量在哪里呢？ Nah, yang pertama, hari Pentakosta itu mengandung suatu ucapan syukur yang senantiasa harus diingat oleh bangsa Israel dan orang percaya. 这五旬节是我们基督徒，也是以色列人，他们一定要记住、要感恩的一天。 Dalam perjanjian lama atau kebudayaan sejarah Israel, 如果我们在旧约里面，或者换句话说是以色列的文化里面， hari Pentakosta atau hari raya Pentakosta itu disebut Shevaot. 他们称这一天叫做 Sefaot。 Dalam bahasa Ibraninya Pentakosta itu Shevaot. 五旬节在原文里面就是这个， Arti harafiahnya artinya minggu-minggu. 它的本身的意思就是星期。 Atau sebuah hari raya pengucapan syukur bagi Israel atas hasil panen gandum. 或者是他们用这一个庆祝是来庆祝以色列他们收割的。 Shevaot atau Pentakosta itu memperingati atau sebagai ucapan syukur karena Tuhan sudah memberikan panen gandum kepada bangsa Israel. 所以这个 Sefaot 或者是五旬节，他们庆祝是因为他们感恩神已经给他们收割了。 Nah, pesta itu dirayakan 7 minggu. 那弟兄姊妹，这个庆祝是7个星期的长度。 7 kali 7 biasanya kan 49. Ya. 如果我们说7乘7， 7应该是49。 Tetapi dalam bahasa Yunani itu dibulatkan menjadi 50. 可是如果在希腊文里面，他们把它给说成50。 Jadi hari ke-50. 所以说的就是这个第50天。 Setelah Paskah tentunya. 当然就是50天，当已经复活了。 Sebab itu juga dikenal dengan hari raya 7 minggu.
或者是我们常常听这个是七节的庆祝。 Jadi hari raya Pentakosta dikenal juga dengan hari raya 7 minggu. 所以五旬节跟七节他们是一样的。 Ayatnya ada di Ulangan 16 ayat ke-10. 我们可以在这个民数记16到16章10节。 Saya bacakan dalam bahasa Indonesianya dulu ya Bapak Ibu. 那弟兄姊妹，我们用印尼文先读。 Ulangan 16 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 申命记第16章第10节，你要照耶和华你神所赐的福，手里拿着甘心祭，献在耶和华你的神面前，守七节。 Jadi hari Pentakosta itu identik dengan pengucapan syukur. 所以弟兄姊妹，这个五旬节跟感恩节是一样的。 Pentakosta itu sama dengan pengucapan syukur 这个五旬节的意思就是感恩， atas berkat yang sudah Tuhan berikan, ya yang sudah Tuhan pelihara hidup bangsa Israel dan hidup saudara dan saya, itulah yang disebut Pentakosta. 所以弟兄姊妹，这个他们庆祝，他们感谢神所赐给他们的一切福分，这个也是你跟我今天所要庆祝的。 Orang yang bersungut-sungut terus adalah orang yang jauh dari berkat Tuhan. 一个人如果不断的埋怨，他离神的祝福是非常远的。 Dan dapat dipastikan orang tersebut tidak bisa mengucap syukur. 所以这个人肯定不能够感恩， Dan tidak akan pernah ada hari raya Pentakosta dalam hidup orang tersebut. 在这个人的生命里面也不可能有五旬节， Karena Pentakosta itu identik dengan pengucapan syukur. 因为五旬节就是感恩。 Nah, tetapi sebaliknya, 我们换句话说， orang yang selalu mengucap syukur 一个人如果不断有感恩， pasti ada kekuatan dan berkat Tuhan yang menyertainya. 一定有神的能力、神的祝福跟随着这个人。 Dalam perjanjian lama, 所以弟兄姊妹，在旧约圣经里面， bangsa Israel selalu dirudung dengan sungut-sungut. 以色列人每一次都是埋怨， Selalu bersungut-sungut kepada Tuhan. 每一次都是埋怨神， Sudah dikasih mana surgawi, 已经从天上给他们玛纳， bersungut-sungut lagi. 还是照样埋怨。 Padahal dia tidak capek-capek seperti di Mesir. 他们已经不像在埃及那样子做苦 Tuhan 工， selalu memberikan mana yang baru. 每一天都有新的玛纳给他们。 Dari dalam tenda pun dia sudah bisa ambil itu mana. 从这个帐篷里面一出来，他们就能够捡到， Bahkan nggak perlu disimpan. 他们也不需要把它给收藏起来， Karena selalu baru berkat Tuhan. 因为神的恩典每一天都是新的。 Ada yang coba menyimpan 有 dengan 的人 serakah. 有的人想要自私一点，把它收藏起来， Takut kelaparan. 怕他们会饥饿， Akhirnya jadi ulat. 后来呢也变成虫子。 Ini artinya berkat Tuhan selalu baru dan jangan takut. 所以我们要知道，我们不需要害怕，因为神的恩典每一天都是新的。 Kalau berkat Tuhan selalu baru, seharusnya penuh dengan ucapan syukur. 如果神的恩典都是新的，我们应该是充满了感恩， Bukannya bersungut-sungut. 不再是埋怨。 Tapi setelah dikasih mana surgawi, bangsa Israel masih juga bersungut-sungut. 但是当他们得到从天上来的玛拿，以色列人还是照样的埋怨。 Mereka mulai bosan dengan mana. 他们开始吃惯了玛拿， Dia berkata kepada Tuhan, 开始对主说 Tuhan masa mana melulu sih? 神啊，为什么都是玛拿每一天？ Bosen nih. 我们已经吃腻了， Sekali-sekali ada daging dong. 我们希望有肉， Ya, masa mana melulu? 为什么一定要玛拿每一天？ Daging dong. 应该有肉。 Akhirnya Tuhan memberikan permintaan mereka. 所以神也答复了他们的要求， Tuhan berikan daging. 神给他们肉， Tuhan kirim burung puyuh. 把这个鹌鹑鸟祭 Kenapa 差遣 Tuhan? 过去。 Kenapa Tuhan berikan burung puyuh? 为什么神差遣给的是鹌鹑呢？ Karena burung puyuh itu mudah ditangkap. 因为鹌鹑很容易把它给抓住，
tidak bisa terbang tinggi dia, 他们飞不高的， mudah ditangkap. 很容易把他们给抓住。 Coba kalau Tuhan kasihnya burung pipit, 我们看，如果神给他们的是这个小鸟， atau Tuhan kasih burung gereja, 或者是教会鸟， burung walet apalagi, 或者是燕窝、燕子， susah ditangkap itu 燕 burung. 子很难把它给抓住。 Kalaupun ditangkap, 就算把它给抓住了， ya dagingnya pun nggak ada. 它的肉也不 Ya. 好不多。 Itu sebabnya Tuhan memberikan burung puyuh 所以神赐给他们的是鹌鹑， supaya bangsa Israel gampang atau mudah menangkap burung 所以以色 tersebut. 列人很容易就把他们给抓住。 Dan akhirnya bangsa Israel bisa makan daging burung 后来以色列人他们能够吃鸟的肉了， supaya bangsa Israel mengucap syukur. 为的是令到他们这些以色列人能够感恩。 Tapi lagi-lagi terus bangsa Israel bersungut-sungut. 可是以色列还是照样的埋怨。 Kalau siang hari kepanasan, 在中午的时候，他们热了， mulai sungut-sungut 他们 lagi. 埋怨了， Mulai ingat di Mesir lagi. 他们又想到在埃及， Di Mesir enak tidak terlalu panas. 说在 Ya. 埃及不会很热， Tapi di padang gurun panas nih Tuhan. 可是，在旷野他们非常的 Siang 热， hari di padang gurun sangat panas. 在旷野的中午的时候，在旷野是非常的热， Mengeluh lagi kepada Tuhan. 他们又开始发怨言， Bersungut-sungut lagi kepada 他 Tuhan. 们又埋怨神。 Akhirnya Tuhan kirim AC. 后来 Ya. 神就做了这个冷气， AC yang begitu luar biasa. 这个冷气是非常不同的。 AC yang bisa membuat kurang lebih 2 juta orang bisa memperoleh kesejukan. 这个冷气能够叫200万的人，他们能够得到阴凉。 Nah, zaman sekarang AC yang seperti apa yang bisa menyejukkan 2 juta lebih orang? 现在这个时代哪里有这么大的一个冷气？ Dan tidak ada batasan ruangannya. 没有这个空间的分离分 Tapi 隔。 Tuhan mampu memberikan AC seperti itu. 可是我们的神他能够做到， Ya, bukan merek Samsung Bapak Ibu 不 Saudara 是 sekalian. Ya. Samsung 牌子， Bukan merek Daikin juga. 也不是 ya. Daikin 牌子。 Belum ada merek AC yang sampai saat ini bisa menyejukkan 2 juta lebih orang tanpa dibatasi oleh ruangan. 到现在这个时代为止，还没有看见能够这个冷气能够遮盖200万的人。 Artinya Tuhan tidak gaptek. 我们的神不会科技， Teknologi Tuhan lebih dahsyat daripada teknologi zaman sekarang. 神的科技比现在人的科技更加的厉害。 Buktinya sampai sekarang belum ada AC yang bisa menyejukkan 2 juta orang lebih di luar ruangan terbuka. 到现在这个时代为止，也没有看见什么冷气能够遮盖200万在空地。 Mereka sejuk di siang hari. 他们在中午的时候非常的凉爽， Tapi malam hari 到晚上 dingin 的时候非 di 常 padang 冷， gurun. 在旷野是冷的。 Ngeluh lagi sama 他们 Tuhan. 又埋怨神， Tuhan dingin nih malam-malam. 他说神呢在晚上的时候非常的冷， Nggak enak apalagi musim salju. 尤其是在冬天的时候非常不舒适， Ya, dingin Tuhan. 很冷。 Tuhan berikan lagi heater, 然后神就再给他们 pemanas, Reci. ya, untuk menghangatkan tubuh. 用这个热气来叫他们能够取暖。 Sekali lagi, heater mana yang bisa menghangatkan lebih dari 2 juta orang di luar ruangan? 我们再一次要想一想，有哪一个热气能够给200万的人能够取暖？ Sekali lagi ini menunjukkan Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang bukan Tuhan yang gaptek. 所以再一次证明了我们的神不会科技的， Tapi teknologi Tuhan jauh di luar jangkauan manusia sampai saat ini. 神的科技远超过人所能做的， Belum ada yang bisa menandingi Tuhan. 没有一个人能够比得上神。 Diberikan heater pemanas. 现在把热气也给他们了， Sehingga malam hari bangsa Israel tidak kedinginan. 在晚上的时候，以色列人不会受凉， Siang hari tidak kepanasan. 在中午的时候不会受热。 Jadi hari raya Pentakosta seakan-akan ingin mengingatkan
所以在五旬节的时候，好像是要再提醒他们， kepada bangsa Israel untuk selalu mengucap syukur ketimbang bersungut-sungut. 要提醒以色列人要常常感恩，比起他们不断的埋怨。 Pilihan ada di tangan Bapak Ibu 选 sekalian. 择在弟兄姊妹的手上， Mau bersungut-sungut 你还是要埋怨， atau mau mengucap syukur senantiasa. 还是你要常常的感恩？ Nah, dikisahkan saya memberikan satu perumpamaan Bapak Ibu. 那弟兄姊妹，我给你一个比喻， Nah, dikisahkan ada 2 orang ibu, 在这个故事里面有2个女人， ya katakanlah ibu A dan ibu B. 比如说我们称她们为 A 女士、B 女士。 Ibu A mempunyai 2 orang anak, 那这个 A 女士呢，她有2个孩子 ibu B juga punya 2 orang anak. ，B 女士也有2个孩子。 Nah, masing-masing anak ibu A dan ibu B mempunyai profesi yang sama. 那这个 A 跟 B 他们有同样的工作。 Nah, anak ibu A yang pertama, yang paling besar, ya, profesinya itu dagang jualan payung. 那 A 的女士的第一个孩子，最大的孩子，他是卖雨伞的。 Nah, anak yang kedua dari ibu A, ya, mempunyai profesi atau dia jualan es. 第2个孩子从 A 女士的孩子是卖冰的。 Sama ibu B juga gitu, 2 anaknya mempunyai profesi atau jualan dagangan yang sama. 那 B 女士她的2个孩子也是有同样跟 A 女士的孩子的工作一样。 Yang besar jualan payung, 老大是卖雨伞的， yang kecil jualan es. 小的是卖冰的。 Nah, waktu musim dingin, 当冬天的时候 si ibu A selalu mengeluh. ，A 女士就常常埋怨， Si ibu A selalu khawatir. A 女士常常担心， Dia khawatirin anak yang jualan es. 她担心她的那个卖冰的那个孩子。 Aduh Tuhan, katanya. 她说：“主啊， Kalau musim dingin begini, 如果在这种冷的天气里， anak saya yang jualan es mana laku? 我的这个卖冰的儿子，他们的东西一定卖不出去， Bisa bangkrut dagangannya. 他的生意一定会破产。 Aduh Tuhan, bagaimana ya? 他说：“主啊，怎么办？” Mengeluh, 埋怨， mengeluh terus. 埋怨。 Nah, giliran musim panas, 当热的时候， dia mengeluh lagi. 他又埋怨。 Dia berkata, aduh Tuhan, bagaimana ini 他 ya? 说：“主啊，怎么办？ Ya. Nanti kalau musim panas terus anak saya yang jualan payung tidak laku. 我的这个大儿子如果卖雨伞，在 Nanti- 这么热的天气，一定卖不出去。 Nanti dia bangkrut bagaimana 他如果破 Tuhan? 产怎么办？ Mengeluh lagi, saudara. 又是埋怨。 Musim panas mengeluh, musim dingin pun mengeluh. 热天埋怨，冷天也是埋怨， Bersungut-sungut terus. 常常都是埋怨。 Tapi beda dengan ibu B. 可是跟 B 女士就不一样， Meskipun mempunyai anak yang profesinya sama dengan ibu A, 虽然她这2个孩子工作跟 A 女士的孩子一样， tapi sikap dia beda. 但是她的态度就不同。 Pada waktu musim dingin, 当冷天的时候， dia bersyukur kepada Tuhan. 她就感谢主， Tuhan, terima kasih. 她说：“主啊，感谢你， Di musim hujan ini, 在这个雨天的时候， anak saya yang jualan payung pasti laku. 我的大儿子卖雨伞一定卖得很多。” Terima kasih Tuhan. 他说：“感谢你主， Anak saya pasti diberkati. 我的孩子一定是蒙福的， Dagangannya pasti laku. 他的生意一定是很好销。 Tapi pada waktu musim panas, ”但是当热天的时候， si ibu ini pun tetap mengucap syukur. 这个女士还是感恩。 Dia berkata, terima kasih Tuhan. 她说：“主，感谢你， Di musim yang panas ini, 在这样子的热的天气里， anak saya yang jualan es pasti laku. 我的孩子卖冰一定卖得很好销， Dagangannya pasti habis. 他卖的东西一定能够卖光。 Terima kasih Tuhan buat berkat yang kau berikan buat anak-anak saya. 主，感谢你给我孩子们的祝福。” Situasi kondisi yang sama, 弟兄姊妹，同样的2个状况， tapi dihadapi dengan berbeda. 可是当面对的时候完全不同， Konsep berpikirnya yang berbeda. 思想方式不同。
bersungut-sungut atau bersyukur. 埋怨还是感恩呢？ Pilihan ada di Bapak Ibu Saudara sekalian. 选择就是在弟兄姊妹手上。 Nah, dari kisah tersebut kita bisa mengambil satu keputusan. 弟兄姊妹，在这个故事里面，我们能够做一个决定： Mau hidup dalam sungut-sungut dan cemberut 我们要活在埋怨里，或者是眉头里， atau ingin selalu mengucap syukur. 还是常常感恩？ Sebagaimana pesan hari Pentakosta yang sudah dikisahkan dalam firman Tuhan. 弟兄姊妹，在圣经里面已经讲述关于这个五旬节， Seakan-akan Tuhan ingin mengingatkan kita dengan hari Pentakosta 神好像再次提醒我们，叫我们记住这个五旬节。 bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu mengucap syukur 我们成为他的儿女，我们应该常常感恩， apapun keadaannya. 不管你的状况是如何， Ya. Baik pandemi maupun tidak pandemi 是在流感里面还是在没有里面，都是一样， harus tetap bersyukur kepada Tuhan. 还是要感恩感谢神。 Nah, saya berharap kita semua mau mengambil keputusan untuk hidup dalam Pentakosta, 我希望弟兄姊妹每一个人都做这个决定，要活在五旬节里面， yaitu mengucap syukur selalu. 就是常常感恩。 Mazmur 50 ayat 23 berkata, 在诗篇50篇讲到的， siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. 诗篇50篇23节，以反感谢献上为祭的，便是荣耀我；那按正路而行的，我必使他得着我的救恩。 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, 在提撒罗尼迦书5章18节 berkata demikian, 也是这么说的。 mengucap syukurlah dalam segala hal. Saya katakan sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal. 我再一次要提醒弟兄姐妹，这里说的就是凡事感恩， Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。 Jadi poin yang pertama adalah di hari Pentakosta ini kita harus hidup selalu di dalam pengucapan syukur. 所以这个总结就是在五旬节里面，我们每一天都要活在感恩的里面。 Yang kedua adalah 第二， kita hidup harus senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. 我们活着是要被圣灵充满。 Dalam perjanjian baru, peristiwa Pentakosta mempunyai makna yang baru. 在新约里面，这个五旬节是有特别的一个意义， Yang lebih dahsyat dari perjanjian lama. 是比旧约更加的有能力。 Oleh orang Kristen, istilah Pentakosta dihubungkan dengan hari turunnya Roh Kudus. 当人们称为这个五旬节的时候，就是圣灵降临的日子。 Bapak Ibu bisa baca di rumah Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 11. 那弟兄姊妹可以在《使徒行传》里面读，在第2章第1到11节。 Nah, menurut Alkitab, murid-murid Yesus berhasil mempertobatkan 3.000 orang di peristiwa Pentakosta. 那圣经里记载，门徒们在五旬节这一天里面得到3000的新人。 Roh Kudus bekerja dengan luar biasa 那圣灵在那一天大大的工作， di antara orang percaya. 在信徒当中工作， Semua orang percaya dipenuhi Roh Kudus 所有的信徒都被圣灵充满， ketika hari Pentakosta. 就是在五旬节那天。 Saya bacakan Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ke 4. 我给弟兄姊妹读他的这个故事。 Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. 在《使徒行传》第2章第1到第4节，五旬节到了，门徒们聚集在一处，突然
从天上有响声下来，好像一阵大风吹过，充满了他们所做的房子。又有舌头如火焰显出来，分开落在他们个人头上。他们就被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才说起别国的话。 Komunitas kerajaan Allah dalam perjanjian baru setelah peristiwa Pentakosta 在新约里面，这个是当五旬节过后，这个团契， adalah komunitas yang dipenuhi Roh Kudus. 这个团契是被圣灵充满的团契。 Roh Kudus beraksi menyertai orang percaya. 圣灵在那里，在众人当中工作， Semuanya diberikan keberanian untuk memberitakan Injil Kristus. 所有的人都有胆量去讲关于耶稣基督的福音。 Salah satu contohnya adalah Filipus. 其中一个就是腓立比， Dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 27 sampai 40, 在使徒行传第8章那里讲， diceritakan bagaimana tiba-tiba Filipus bisa mengejar kereta kuda dari sida-sida Ethiopia. 这个腓立比他能够去追那个马车，从西大来的马车。 Sida-sida Ethiopia ini jabatannya sangat tinggi. Ethiopia西大他们的地位是非常的高， Kepala perbendaharaan. 他们是财务的头， Atau mungkin zaman sekarang Menteri Keuangannya Ethiopia. 可能现代这个用现代的位置就是在 Ethiopia 的经济财政。 Nah, dikisahkan kereta kuda yang di dalamnya ada sida-sida Ethiopia ini berjalan dan Filipus bisa mengejarnya. 说这个马车在那里走，腓立比能够追得上他。 Dan waktu Filipus lihat ke dalam kereta kuda tersebut, 当腓立比往里面看的时候， sida-sida ini lagi membuka kitab Yesaya. 这个西德正在打开以赛亚书。 Memang Yesaya itu banyak nubuatannya. 在以赛亚书上面记着很多的这个预言， Berjarak kira-kira 800 tahun sebelum Yesus. 他们大概是800年以前还没有耶稣降临。 Nah, kemudian Filipus bertanya, Tuhan apa yang sedang kamu baca? 然后他就问你们正在看什么？ Apakah kamu mengerti apa yang sedang kamu baca? 他说你们看的你们懂吗？ Sida-sida itu berkata, aku tidak mengerti. 然后太监说我不懂讲的是什么， Karena tidak ada yang mengajari aku. 因为没有人教我们， Akhirnya di situ terjadilah sekolah Alkitab mendadak. 所以就在这个地方突然间有神学开始了。 Private. Ya, dijelaskan tentang kitab Yesaya oleh Filipus. 直接的两个人，他就把这个腓立比就解释给他。 Setelah sida-sida itu mengerti kitab itu, 当这个太监明白这段书的意义的时候， akhirnya dia memberi diri untuk dibaptis. 然后他就希望能够受洗。 Setelah dibaptis, 当他们受洗之后， setelah dijelaskan, 然后讲明白给他们， tiba-tiba Filipus hilang dari hadapan sida-sida tersebut. 说腓立比在这些太监的面前突然间就消失了。 Alkitab berkata Roh Kudus membawa lari dia ke tempat lain. 圣经里说，圣灵把他带到另外一个地方 Nah,。ini kan keren Bapak Ibu Saudara 我们 sekalian. 看这一段故事非常的厉害， Seperti ada mesin waktu, dia masuk, hilang lagi saudara. 好 ke 像 satu 他进到 tempat. 这个时光隧道进去就没有了， Terus bisa hilang lagi saudara. 然后 Ya. 到另外一个地方突然间出现。 Sampai hari ini belum ada mesin waktu yang seperti itu. 到今天为止，我们还没有看见有这样子的时光隧道， Tapi Roh Kudus bisa melakukan hal tersebut. 但是圣灵能够做到。 Inilah luar biasanya aksi daripada Roh Kudus. 那弟兄姊妹，这个是圣灵大的能力。 Hanya bisa kalau orang-orang dipenuhi Roh Kudus. 如果这些人是被圣灵充满了， Keajaiban terjadi dalam pemberitaan Injil. 在传福音的里面就会发生神迹。 Saat orang dipenuhi dengan Roh Kudus, 当人被圣灵充满， setiap orang mempunyai keberanian untuk memberitakan Injil Kristus. 每一个人都有胆量去传福音， Ada keajaiban, ada mujizat yang terjadi. 有神迹奇事发生。 Tetapi bukan untuk kepentingan diri pribadi, 那弟兄姊妹，这个不是为了自己的， apalagi untuk memperkaya diri. 或者是叫我们自己更富有的， Bukan seperti itu. 不是为了这些。 Tujuan orang dipenuhi Roh Kudus, 当人被圣灵充满的时候， salah satu inti yang penting adalah 其中一个最重要的，
mempunyai keberanian memberitakan Injil Kerajaan Allah. 就是有胆量去传福音。 Bukan hanya Filipus saja, 那弟兄姊妹，不单单是腓立比能够， keajaiban-keajaiban lain juga terjadi dalam komunitas gereja mula-mula yang dipenuhi Roh Kudus. 在起初教会被圣灵充满那一个时候，充满了生机。 Coba lihat Petrus sekali bicara, 我们看彼得，当他讲道一次， sekali bicara Petrus menobatkan 3.000 orang. 这个彼得讲道，3000人悔改， Sekali bicara 3.000 orang 他 bertobat. 讲一次就3000人悔改。 Inilah power, 弟兄姊妹，这个就是能力。 inilah kekuatan dari peristiwa Pentakosta. 弟兄姊妹，这个就是五旬节的能力， Artinya kepenuhan Roh Kudus. 就是被圣灵充满， Jangan sebaliknya. 不要反过来的。 Dikatakan kalau Petrus sekali bicara 3 orang bertobat, 说彼得讲一次3000人悔改， lah kita sekali bicara 30 orang keluar dari kompak. 我们讲一次30个人从宫bắc出来。 Itu tidak dipenuhi Roh Kudus. 弟兄姊妹，这个就是没有被圣灵充满。 Bagaimana tidak keluar dari komunitas katanya. 他说不可能不出的， Bicaranya itu pedas sekali. 因为他说的非常的扎心， Kalau bicaranya galak sekali. 他说话也是非常的凶。 Kalau di rumah-rumah gedung dulu ya, 如果在以前是在楼房里， ada tulisan, 可能会写， awas ada anjing galak. 那里会写小心有凶的狗。 Ini beda, awas yang punya anjing galak. Saudara. 这个呢写的就是不一样，小心有凶的狗的主人。 Ya kalau seperti itu orang tidak mau berkomunitas, 如果有这样子的人，很多人都不想要参加， tidak mau ikut one on one, 不想参加1对1的培训， tidak mau bersama-sama orang percaya. 也不希望跟信徒人在一起。 Kalau kepenuhan Roh Kudus, 弟兄姊妹，被圣灵充满， bicara yang pedas 说话很刺， dirubah Tuhan 要被神改变， menjadi bicara yang penuh hikmat. 成为有智慧的语言。 Tidak cukup sampai di situ. 那弟兄姊妹，不单单是到这儿， Waktu Petrus lewat, 当彼得走过去， itu bayangannya sangat dinantikan. 他的影子被人等待， Karena bayangan Petrus bisa menyembuhkan orang sakit. 因为彼得的影子能够叫病人得的痊愈。 Ada orang yang mengatakan demikian. 有人这么说， Bayangan Petrus sembuhkan orang sakit. 彼得的影子叫病人得到医治， Tapi bayangan kamu bikin orang sakit. 可是你的影子叫人变成病人， Ya gimana nggak mau sakit Bapak Ibu ya? 所以不可能不变成病人的。 Hutang tidak pernah mau bayar. 欠 ya. 钱不还， Sering ghostingin orang. 在说别人的闲 ya. 话， Sering nipu orang. 欺骗别人， Sering gonta-ganti pasangan. 换配偶， Gampang sekali memfitnah orang. 也容易说别人的坏话。 KDRT, ya, kekerasan dalam rumah tangga. 在家庭里有粗暴的行为， Ya nggak dinantikan, orang seperti itu tidak dinantikan Bapak Ibu 所以弟兄姊 sekalian. 妹，这样子的人没有人去等待他们的。 Jangankan bayangannya, 不要说是他的影子了， orangnya pun hadir dia pada tidak mau ikut mereka Saudara. 就是人到了那边都是没有人理的。 Beda sama Petrus. 跟彼得就不同了， Pada saat dipenuhi Roh Kudus, 当他被圣灵充满， bayangannya pun dinantikan orang. 他的影子都是人要等待的。 Amin. 阿门。 Itulah orang yang dipenuhi Roh 弟 Kudus. 兄姊妹，这个就是一个被圣灵充满的人， Ya, jangan jadi orang tua sering omelin anak, 不要成为一个父母常常骂孩子， sering omelin anak daripada doain anak. 常常更多的骂，比起为他们祷告 Ya,，mestinya terbalik, sering doain anak daripada omelin anak. 应该是反过来，多多祷告比起骂。 Ya, jangan kebanyakan omelinnya, doanya nggak pernah. 不要只是骂没有祷告， Harus lebih banyak doain anak. 应该更多的是为孩子们祷告。 Nanti keajaiban terjadi. 我们能够等待看见 Saya 神迹发 kasih 生。 kasih contoh Bapak Ibu Saudara sekalian. 弟兄姊妹，我给你一个例子， Di Inggris ada seorang ibu bernama Susana Wesley. 在英国有一个女人，有一个妇人叫苏珊娜·威斯利， Dia menikah dengan Samuel Wesley 她跟萨姆·威斯利结婚， dan dikaruniai 19 orang anak. 她有19个孩子。
Apa yang dilakukan Susana Wesley? 你知道苏珊娜 Wesley 她怎么做吗？ Dia orangnya tegas, disiplin 她是一个非常有规矩的人， kepada anak-anaknya, 对孩子们也是一样。 tetapi juga dia tidak pernah absen mendoakan anak-anaknya. 她也是一个从来没有忘记为孩子祷告的 Setiap 人。 malam waktu anak-anaknya tidur, 每一天当孩子们都睡觉了， dia tumpangin tangan anaknya satu persatu. 她一个一个的给孩子们 Dia 打手， doakan anak-anaknya. 她为孩子们祷告， Dan alhasil 到最后， anak-anaknya semua menjadi orang yang berguna dan berhasil. 她的孩子们全部成为有用的孩子。 Bahkan 2 di antaranya sukses dalam rohani. 2个在他们的其中成为属灵的最成功的人， 2 di antaranya adalah Charles Wesley dan John Wesley. 其中2个就是 Charles Wesley 跟 John Wesley 2个人。 Charles Wesley adalah penulis lagu rohani yang terbesar sepanjang masa. Charles Wesley 是在整个年代里面作曲最多的， Sedangkan John Wesley adalah seorang tokoh kebangunan rohani terbesar pada zamannya. 在 John Wesley 就是在他那个时代是大复兴的一个传道人。 Dari tahun 1739 sampai 1743, 从1439年一直到1743. 1743年， Pokoknya selama 5 tahun pelayanan Charles dan John Wesley 在这5年里面 ，Charles Wesley 跟 John Wesley 他们2个人的服侍， memenangkan jiwa sebanyak 149.400 orang. 他们得到149400人。 Ini luar biasa. 弟兄姊妹，这个是一个非常厉害的事情。 Gereja mana yang dalam 5 tahun bisa memenangkan 149.400 orang? 哪一个教会在5年里面能够得到149400人呢？ Inilah yang disebut komunitas sepakat 弟兄姊妹，这个叫做同心的团体。 antara John Wesley, Charles Wesley, Charles Wesley 跟 John Wesley 这2个人， dan orang tuanya 包括他们的父母， sepakat 他们同心合意， dan dipenuhi Roh Kudus 被圣灵充满， sehingga dipakai Tuhan secara dahsyat. 所以神能够大大的用他们。 149.400 149400个人， orang menerima Injil Kristus. 这一群的人得到这个救赎， Orang percaya kepada Kristus. 他们成为信主的人。 Itulah power komunitas yang dipenuhi Roh Kudus. 弟兄姊妹，这个是团契的力量，被圣灵充满。 Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, 所以亲爱的弟兄姊妹， hari ini kita memperingati Hari Pentakosta. 今天我们要庆祝五旬节。 Jadi buat kita adalah yang pertama harus mengucap syukur selalu. 弟兄姊妹，对我们来说，第一，我们一定要感恩； Yang kedua adalah hidup kita harus selalu dipenuhi Roh Kudus. 第二，我们的生命要被圣灵充满。 Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, 如果我们被圣灵充满， pelayanan kita akan disertai aksi Roh Kudus. 我们的服事就有圣灵的展示。 Tuhan memberkati kita semua. 神祝福弟兄姊妹。 Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara 弟 sekalian. 兄姊妹，我们一起来祷告。 Mari kita datang kepada Tuhan. 我们来到主的面前， Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. 主啊，感谢你，今天我们听了你的话语， Lewat ibadah online hari ini, 借着这个线上聚会， biarlah Spirit Pentakosta 叫五旬节的能力， terus bergema dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. 在我们成为基督徒生命里，生命有基督徒生命的孩子们身上， Terutama dalam komunitas sepakat. 特别就是在微细胞同心合意。 Biarlah kiranya kompak-kompak yang ada di ibadah Mandarin Service 在微信团契，在我们华语堂 dipenuhi oleh Roh Kudus. 被圣灵充满， Bukan hanya semata-mata sebuah komunitas yang asal ada, 不单单是这个团契只是随随便便的存在， tetapi menjadi komunitas kerajaan Allah yang dipenuhi oleh Roh Kudus. 而是神国度的团契，是被圣灵充满。
Kalau Tuhan bisa pakai komunitas kecil di Yerusalem, 如果神在耶路撒冷能够用小的团契， Tuhan juga pakai di Amerika ada yang namanya Azusa Street. 在美国也有一个叫阿苏萨 Street 的团契， Tuhan pakai mereka dengan luar biasa 你也大大的重用了他们， untuk menjangkau orang menjadi percaya kepada Injil kebenaran, 所以他们能够得到很多的人，他们能够认识到圣 yaitu 灵， Injil Kristus. 也能够认识到福音，就是基督耶稣的福音。 Maka kami percaya 所以我们相信， Tuhan juga mau memakai kami. 主你也要用我们。 Jika kami memiliki kehausan yang sama dengan mereka, 如果我们跟他们一样有同样的渴慕的心， kami rindu dipenuhi Roh Kudus, 我们愿意被圣灵充满， sehingga kompak-kompak atau komunitas kami di Mandarin Service 所以我们的微细胞、我们的光帮在华语堂里面 bisa dipakai Tuhan sebagai mercusuar, 能够被神所重用，成为灯塔， menjangkau orang-orang yang berbahasa Mandarin, 去得到那些说华语的弟兄姊妹， khususnya mereka yang belum mendengar dan yang belum menerima Injil Kristus. 也为那些还没有得到圣灵、还没有得到福音的人传福音。 Sembuhkan juga kalau ada jemaat Mandarin Service yang sedang mengalami sakit penyakit. 如果在我们华语堂里面有弟兄姊妹是有病痛的，主耶稣你也医治他们， Yang sedang mengalami permasalahan dalam hidupnya, 在他们的生命里面有难处的， yang sedang menghadapi jalan buntu. 当他们面对没有路的时候， Tuhan bukakan dan beri jalan keluar. 主啊，求你打开门给他们出路， Tuhan sembuhkan juga yang sakit. 你也医治那些有病痛的， Penuhilah kami dengan Roh Kudus. 求你用圣灵来充满我们， Lengkapilah kami dengan karunia-karunia Roh Kudus-Mu, 也用圣灵的恩赐来充满着我们， sehingga kami dapat menjadi serupa dengan Kristus. 所以我们能够成为跟基督一样的形象。 Tidak lupa juga hari ini kami berdoa untuk konflik yang ada di Gaza, di Palestina. 我们现在也要为加沙巴勒斯汀那那边矛盾祷告。 Tuhan juga berikan kedamaian di sana. 主，我也求你在那个地方带来平安， Jauhkan dari peperangan. 远离征战， Tuhan tolong mereka semuanya 恳求你帮助他们， supaya firman-Mu dinyatakan, 所以你的话语能够彰显出 supaya 来， kemuliaan-Mu dinyatakan di tengah-tengah mereka. 所以你的荣耀也彰显在他们当 Kami 中。 berdoa untuk mereka semua. 主，我们为他们所有的祷告， Terima kasih Bapa yang baik. 天父，谢谢你， Terima kasih Tuhan. 主，谢谢你， Mari Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada, 弟兄姊妹，不管你在任何的地方， arahkan hati kita kepada Tuhan. 把你的心倾向神， Tuhan mau memberkati kita, 因为他要祝福我们， baik jasmani, materi, terlebih rohani. 要祝福我们的日常生活、身体的需要，也是灵敏的需要。 Untuk itu terimalah berkat besar dari Allah Bapa yang penuh dengan sukacita. 所以用喜乐的心来接受从天父来的祝福， Kasih sayang, keselamatan daripada Tuhan Yesus 从主耶 Kristus. 稣来的爱，主耶稣来的救赎， Pengingatan, pengajaran, penghiburan dari Roh Kudus 从圣灵来的提醒、来的教导， menyertai engkau dan aku. 要与你与我同在。 Mulai saat ini 从现在开始， sampai Maranatha, 一直到马拉纳达， bahkan untuk selama-lamanya. 一直到永永远远。 Setiap kita yang percaya dan terima berkat ini 我们每一 sama-sama 个， katakan 我们每一个相信来接受这祝福的人，一起来说：阿门。 Amin.